صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي يسر ولا تعسر، اللهم ربي تمم بالخير. Yang saya muliakan sahabat saya Ustaz Aimi selaku Tuan Imam, saya hormati barisan pegawai Masjid Kampung Salak, Tuan Nazir, barisan jawatan kuasa masjid, sahibul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, masa, kelapangan waktu, kesihatan tubuh badan dapat kita hadir ke rumah Allah malam ini, dapat kita mendirikan salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat untuk kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Malam ini kita akan membincangkan tentang ayat-ayat Allah melalui kitab tafsir yang dikarang oleh almarhum Dr. Wabah Zuhaili, Tafsir Al-Munir, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita surah Al-Bayyinah. Saya pun tak ingat dah bila kita start kuliah kita ni, kuliah tafsir kita ni. Saya ingat dah lama kali lagi. Ini nak masuk tahun baru dah. Hari ni dah 13 hari bulan. Nanti pejam celek kita masuk tahun 2024. Kemudian pejam celek puasa, cuti pula. Lepas tu cuti raya puasa sebulan. Cuti raya puasa sebulan. Puasa tu dah sebulan dah. Cuti raya pula sebulan. Dan kadang-kadang ada setengah masjid start kita sambung je sampai raya haji, 3 bulan terus. Lepas tu tuan-tuan jumpa saya pula lepas hari raya haji tu, kenal tak kenal, ni ustaz apa ni, ustaz mana ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni cuti banyak, masya-Allah. Sekolah pun banyak cuti. Negara yang paling banyak cuti adalah Malaysia lah. Cuti hari Deepavali pun cuti, Wesak pun cuti, hari Cina cuti, semua cuti, masya-Allah. Nikmat cuti lah kita ni. InsyaAllah kita sambung perbincangan surah Al-Bayyinah. Kalau tuan-tuan perhatikan surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Qadar, dan malam ni kita akan sambung lagi surah Al-Bayyinah. Ketiga-tiga surah ni dibincangkan oleh ulama, ada kaitannya, ada alaqah, ada hubungan di antara satu sama lain. Surah Al-Bayyinah adalah surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah dan disebut sebagai surah Madaniyah. Ada 8 ayat. Surah ini sebenarnya tidak dibaca oleh orang-orang munafik. Orang munafik tak baca surah ini sebab surah ini kena atas kepala dia. Surah ini memfokuskan tentang perbincangan Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Ahlul Kitab ini adalah orang yang ada ilmu tetapi mereka menolak kebenaran ilmu yang mereka ada.
Jadi kadang-kadang kita juga tergolong daripada kalangan orang yang ada ilmu. Allah bagi ilmu, tetapi dengan ilmu kita menyebabkan kita buta untuk mengambil pengajaran dan juga kebenaran yang datang daripada Allah. 1001 alasan kita akan buat untuk menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan bala ujian kepada kita. Kita kata, oh tak, ini bencana alam sahaja. Allah datangkan ribut. Kita kata, oh tak, ini monsun sana, monsun ini. Allah datangkan gempa bumi. Oh, berlaku apa, lapisan di bawah sana ada haba lah sebagainya bertembung. Dengan ilmu kita itu, kita mencipta suatu pendustaan sehingga kita menafikan ini adalah daripada Allah, ini adalah peringatan daripada Allah. Dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini macam-macam tuan-tuan, tapi kita sentiasa ada jawapannya. Kononnya untuk menghilangkan rasa kebimbangan dan kerusingan kita. Sedangkan dalam hadis yang banyak Nabi SAW cerita akan datang satu zaman di antara di kalangan manusia itu begitu. Baru ni kita digemparkan dengan peristiwa fenomena Coldplay. Siapa pergi Coldplay? Katakan. Ramailah orang pakat pergi tuan-tuan. Walaupun mufti dah pun bagi peringatan. Jangan pergi dan jangan sokong. Tuan-tuan faham maksudnya apa? Pergi pun jangan. Tolong apa tu? Viralkan pun jangan. Ni mufti yang sebut ni. Walaupun bukan fatwa, tapi dia orang yang ada authority untuk menasihatkan masyarakat dalam urusan agama. Tapi ramai juga orang ikut tuan-tuan. Orang pergi juga. Dan Nabi sebut, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattabi'tumuhum qala al-yahuda wan nasara qala faman. Kata Nabi SAW akan ikut oleh generasi-generasi akan datang ni, orang-orang yang dulu, masa akan datang ni akan ikut generasi yang terdahulu. Min qablikum shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah andainya mereka masuk ke lubang bewak sekalipun, kamu akan masuk lubang bewak itu. Hatta law dakhalu fi juhra dabbin lattabi'tumuhum, nescaya kamu akan ikut mereka. Kata para sahabat, al-yahuda wan nasara, adakah itu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti oleh umat-umat akhir zaman itu? Maka Nabi SAW mengatakan, qala faman, siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani yang akan menjadi ikutan umat akhir zaman. Hari ini tuan-tuan, apa yang mereka buat sehingga kita ikut ni? Banyaklah hiburan melampau, media-media sosial hari ini, sehingga menyebabkan kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, ayat ini akan ceritakan tentang sifat ataupun sikap Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka Alkitab. Maknanya orang yang diberikan Alkitab itu adalah mereka-mereka yang telah pun ada ilmu. Allah bagi kepada mereka ilmu pengetahuan, tetapi mereka tidak menggunakan ilmu itu untuk mencari keredaan Allah. Bahkan mereka menjadikan ilmu itu untuk jauh daripada Allah. Sebab itu mereka kata, afatu'min, Allah sebut dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, adakah kamu nak beriman kepada sebahagian daripada kitab dan kamu akan kufur dengan sebahagian yang lain? Allah sebut, Allah tanya dalam Al-Quran, ini sifat orang Yahudi yang beriman kepada sebahagian kitab. Bukan sekadar Yahudi tuan-tuan, dalam masyarakat kita, komuniti Malaysia, ada juga orang bukan Islam daripada Nasrani ataupun Kristian yang ambil sebahagiannya, buang sebahagiannya. Kalau kita tengok dalam
mazhab Protestan dengan mazhab dengan mazhab Roman Katolik pun tak sama pegangan kitabnya. Dalam Bible itu ada lebih kurang 70 surah, 70 chapter di dalam Bible, dipanggil book. Dalam chapter-chapter itu Protestan tak ambil semua, mereka menolak lebih kurang 7 surah di dalam Bible tersebut, tak ambil semua. Jadi betul lah Allah sebut, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kamu ambil sebahagian, kamu tinggal sebahagian. Sebab apa tak nak ambil? Sebab yang sebahagian itu tidak kena dengan cita rasa mereka. Tak kena dengan cita rasa. Dan kalau kita orang Islam juga mengambil sebahagian daripada Al-Quran untuk kita beramal, dan sebahagiannya kita tolak, kita sama perangai macam Yahudi juga. Ya, sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita perhati elok-elok ayat ini. Ayat ini tidak panjang, tetapi ayat ini menjadi akar yang penting, asas yang penting dalam kita beramal. Para ulama menyebutkan surah ini mengajarkan kepada kita kewajipan beramal dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bincangkan dulu apa kaitan dan sebagainya, kita baca dululah supaya kita mengambil barakah ataupun rahmat daripada bacaan ayat Quran ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan juga orang-orang musyrik yang menyatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul daripada Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaknilah Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang amat berharga dan tidaklah berpecah-pecah orang yang didatangkan ahlul kitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat.
Dan orang yang demikian itulah agama yang lurus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah ini dinamakan dengan surah Al-Bayyinah kerana dimulakan dengan firman Allah yang bermaksud orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, menyatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi diambil daripada perkataan Al-Bayyinah, hatta ta'tiyahumul bayyinah, maka diambil perkataan Al-Bayyinah dijadikan nama kepada surah ini. Maksudnya mereka tidak akan berpisah daripada suasana kekufuran mereka. Ini dipanggil tegar. Tak nak, walaupun datang ayat Quran, keterangan-keterangan Allah, cerita pasal kebenaran, tak nak, aku tetap ini tegar, penyokong kufar tegar, walaupun datang keterangan daripada Allah. Maksudnya tidak akan berpisah daripada suasana kekufuran mereka, meninggalkan syirik sehinggalah mereka bertemu hujah yang jelas dan nyata. Hujah itu sewajarnya ialah Al-Quran. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Dan Allah mendatangkan hujahnya, iaitulah wahyunya dalam bentuk Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berhujah, bawa hujah Al-Quran. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Nak membenarkan kita ni benar ataupun salah, datangkan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran saja yang benar, kerana kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bolehlah ambil pandangan daripada siapa-siapa saja, boleh ambil. Tetapi kalau dia bercanggah dengan Quran, automatically pandangan itu ditolak. Ambillah daripada siapa, tokoh-tokoh yang kita katakan hebatlah. Kalau dia bawa 1001 hujah, tiba-tiba hujah yang dia bawa tu bercanggah dengan Quran, kita tak boleh ambil. Automatically tertolak. Jadi hujah yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujah itu sewajarnya ialah Al-Quran yang diturunkan dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini dinamakan juga sebagai surah Al-Bariyah dan juga surah Lam Yakun. Ini saya ingat dulu waktu saya mengaji Quran dulu, tak reti sebut nama-nama surah ni. Sebut kalau surah Tabat ya, surah Tabat je lah, padahal bukan nama Tabat je pun. Kan, surah ni surah Lam Yakun lah. Macam surah apa ni? Lam Yakun. Baca surah tu aku dah baca Ar-Ra'ay lagi. Dulu muqaddam kan, baca daripada An-Nas. Terbalik kita dulu. Baca dulu pendek, bukan terbalik sebab memang tok-tok guru kita bukan nak suruh terbalik, tapi nak suruh kita baca yang pendek dulu. Kalau baca Amma dulu, padat amma tu ialah, lepas tu orang Kedah kata menyebai tak mau pi sebab panjang. Jadi baca An-Nas dia makin lama makin panjang, sampailah amma yatasaalun. Dah biasa dengan bacaan Quran itu, mana tidaknya bermula dengan muqaddam. Nak habis apa? Muqaddam kan. Bukan macam hari ni Iqra kan, ba'a ta itu Iqra kan. Dulu alik bata, kemudian dipanggil kaedah bukan Baghdadiyah dipanggil dulu. Bakasra sukun bis min kasral lam syadda fathah alif mada millah. Kami dululah kat Kedah, saya tak tahu kat belah-belah sini macam mana dia baca, saya tak tahu. Nak boleh habis satu muqaddam tu, saya ingat kalau baca salah banyak je putus telinga tu. Sebab duk kena rotan lah. Kena rotan. Habis muqaddam tu tuan-tuan, boleh baca Quran dengan lancar. Tak payah lagi tok guru tengok dah, dia boleh lancar dah baca Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ni baca Iqra. Jadi anak-anak kita dia tak berapa pandai nak mengeja. Dia
boleh baca tulis, sebab dia diajar dengan membaca. Dia tak diajar dengan mengeja dia tak pandai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan surah dengan surah-surah yang sebelumnya. Surah ini seolah-olah menjawab mengapa surah sebelumnya diturunkan. Seolah-olah ketika mana Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yang kita baca kan, malam Al-Qadar. Maka ada yang bertanya, kenapa diturunkan Al-Quran? Maka jawapannya, kerana orang-orang kafir tidak mahu melepaskan diri mereka daripada kekufuran, sehingga datangnya bukti dan hujah yang jelas, iaitulah Al-Quran. Orang kafir dia tak nak pakai, berhujah saja macam tu dia tak nak, jadi kena datang satu bukti yang jelas. Datang bukti yang jelas pun tak nak pakai juga kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita kaji kenapa berlaku penentangan ini tuan-tuan. Orang yang menentang ni bukan orang biasa-biasa, orang yang pandai-pandai, orang yang educated. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menentang Nabi ni educated, orang boleh baca. Nabi ni orang yang tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi yang tentang Nabi ni orang yang boleh baca, boleh menulis, educated lah. Boleh tulis syair, gantung dekat dinding Kaabah ni, syair-syair yang terpilih. Sampai sekarang orang boleh simpan lagi syair-syair yang terpilih tu, dibukukan. Dipanggil syair-syair jahili, syair-syair jahiliah. Hebat-hebat tuan-tuan. Mereka describe kehidupan mereka tu dalam bentuk syair. Hebat. Pakar-pakar bahasa di Mekah ni, pakar bahasa. Sebab tu Al-Quran turun mencabar kepakaran yang mereka ada. Bahasa Quran juga bahasa yang hebat. Sebab tu bila orang yang hati mereka benar, hati mereka ni dengan kepandaian, kebijakan, kepakaran mereka, dan hati mereka bersih, bila mereka dengar ini bukan buatan Muhammad, ini bukan ciptaan Muhammad, ini datang daripada Allah, mereka speechless. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu bila orang tengok, kalau zaman Nabi Musa, oleh kerana kehebatan pada zaman itu dengan sihirnya, maka Allah bagi kepada Nabi Musa AS itu macam sihir juga untuk mencabar sihir yang ada kepada tukang-tukang sihir Fir'aun. Maka Allah kata, wahai Musa, apa ada kat tangan hang tu? Dia tak ada kayu. Dia kata, baling tengok kayu tu. Baling-baling tiba-tiba jadi ular yang besar, makan semua, jadi mengalahkan. Jadi tidak ada yang lebih hebat lagi melainkan Tuhan Musa. Jadi mereka pun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepakaran bangsa itu, masyarakat itu ialah dengan bahasa. Datang Quran dengan bahasa yang begitu indah, yang tak boleh dicapai cara penulisannya dengan cara akal mereka waktu itu. Sedangkan Muhammad ni bukan orang yang boleh baca. Muhammad bukan orang yang boleh menulis. Dan dia bukan jenis orang yang pergi Oxford ataupun pergi mengaji kat Parsi, kat Rome, tak ada. Kita hari ni bodoh-bodoh kita pun, kalau kita pergi duduk dekat orang putih, boleh cakap orang putih. Balik science padahal dulu mengaji tak pandai pun, tapi sebab ada duit, pergi duduk sana boleh cakap orang putih. Ada duit pergi Mesir, boleh cakap Arab. Boleh cakap Arab. Tuan-tuan pergi tengok dekat Mekah tu, berapa banyak Bangladesh boleh cakap Arab, cair. Dia bukan pergi mengaji, sebab dia duduk dengan orang masyarakat sana. Kadang-kadang bukan Arab pun, Arab dia lah Arab. Waktu kalau kita pergi kan, orang Malaysia pergi cakap Arab kan, macam dia orang ni cempera sikit. Macam tak pernah dengar bahasa Arab. Padahal bahasa Arab kita ni adalah bahasa Arab Fushah, bahasa Arab buku. Macam pembaca berita lah kan, dia baca bahasa, dia cakap bahasa Melayu buku kan, Melayu rasmi. Pergi Kelantan, ni bahasa Melayu mana ni? Ya lain kan. Jadi macam tu juga dia panggil bahasa Ammi. Boleh cakap kan? Kalau ada mai kat kita pun dia cakap Arab, kita boleh. Ada satu orang Bangladesh yang saya jumpa dekat di Mekah sana tu.
Sampai sekarang dia ada nombor telefon saya pun duk ni WhatsApp dia. Dia boleh cakap Melayu. Kerja dekat kedai nasi Arab. Kalau tuan-tuan nak makan nasi Arab, saya beritahu lah. Kalau pergi sana, nanti saya call dia. Pergilah makan nasi Arab free. Ya, dia satu-satunya orang Bangladesh yang kerja dekat restoran tu, restoran Yaman. Dia kata, abang, dia kata, saya lama di Malaysia. Dia boleh cakap Melayu lah. Dia cakap Arab. Saya apa cakap. Saya dia boleh cakap bahasa Melayu. Dia cakap Melayu ke dia. Wah, dia kata, oh berapa lama? 8 tahun abang. Wah, saya sekarang kat sini berapa tahun? Sini pun 8 tahun juga. Saya nak balik Malaysia. Dia sedih tu kan. Dia kata, abang sebelum balik jumpa saya dulu. Saya kata, nak buat apa? Datang saja. Bawa itu kakak juga. Saya kata, sudah bawa bini pula Nabi. Jadi saya pun dah risau. Tapi siapalah, saya kata, jomlah kita pergi. Mungkin dia ada apa-apa. Rupanya dia bawa kami pergi makan. Dia kata, bukan bawa pergi makan restoran dia kerja tu. Dia pergi makan tempat lain. Dia kata, ambil ni makan abang. Jadi tuan-tuan, bagus kita buat baik dengan orang ni. Saya bukan buat baik. Sebab saya cakap bahasa Melayu, dia tak faham. Barulah dia ni tolong translatekan untuk saya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seolah-olah surah ini menjawab persoalan yang ditimbulkan dalam surah yang lepas. Kenapa Al-Quran ini diturunkan? Diturunkan untuk apa tuan-tuan? Jawapannya sebab apa kena diturunkan? Sebab orang kafir dia tak nak tinggalkan kepercayaan mereka, tidak mau tinggalkan kekufuran mereka. Maka Allah turunkan Al-Quran. Ia seolah-olah menjadi motif yang melatari turunnya Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Qadar. Kandungan surah ini, surah Madaniyah ini menjelaskan tentang 3 perkara. Ada sebagian ulama kata ada 5 perkara. Tapi dalam kitab kita ni disebut 3 sahaja. Menjelaskan tentang hubungan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Kristian dan orang-orang musyrikin dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap mereka terhadap baginda, di samping perubahan sikap meninggalkan kekufuran kerana risalah baginda tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Ayat ini tuan-tuan dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Surah Al-Bayyinah ini dibaca oleh Ubay bin Ka'ab dalam salat tarawih waktu zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Khalifah Umar Al-Khattab waktu itu tahun pertama dibuat solat tarawih berjamaah. Maka yang jadi imam tu adalah Ubay bin Ka'ab. Kenapa tuan-tuan? Kerana Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi. Satu hari Nabi SAW datang kepada Ubay. Dia kata, apa wahai Ubay, bacalah surah Al-Bayyinah, aku nak dengar. Dia kata, apa takkan aku nak kena baca. Nabi kata, sesungguhnya Allah telah menyebutkan namamu kepadaku tentang surah ini. Maksudnya Allah sebut kepada Nabi, Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab ni. Jadi Nabi SAW jumpa Ubay, Nabi suruh Ubay baca. Masya Allah. Jadi seronoknya Ubay tuan-tuan. Bukan yang di Pertuan Agong, bukan Tuanku Sultan Selangor, tetapi Allah sebut nama dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan kalau orang panggil kita baca doa dalam majlis-majlis yang ramai orang, kita rasa seronok, aku orang panggil aku kehebat. Kadang-kadang wartawan pergi tanya kita 2-3 patah kata, pakcik apa perasaan pakcik datang majlis ni? Alhamdulillah seronok. Ditayang masuk dalam TV. Perkataan seronok tu ya. Seronok kita masuk dalam TV. Cucu kata, atuk, ada muka atuk. Padahal atuk dah sebut apa? Seronok je. Tu pun jajar rakam tak ingat. Sampai cucu dah besar dah duk sebut lagi. Ni tengok ni atuk masuk TV ni. Seronok juga sebab dalam TV. Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab dengan
bacaan surah Al-Bayyinah ini. Jadi sebab itu Umar ambil dia untuk baca dalam solat, dalam solat tarawih. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, afkar yang kedua ataupun isi ataupun perkara yang kedua disebutkan dalam surah ini menetapkan matlamat utama beragama dan beriman ialah dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Disebut mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Khalis ni maksudnya pure, bersih kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak kerana sesuatu. Tidak kerana mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu. Kita buat semua kerana Allah. Sebab tu dalam ibadah kita selalu dilatih. Dilatih bukan sekadar dalam hati, dilatih untuk menyebut pula. Sebab tu waktu kita sembahyang mengikut mazhab Syafi'i sebut usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Mau sebut tu. Saya pergi sembahyang dekat Negeri Sembilan. Sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur. Saya pun heran juga, saya pun tak pernah saya sembahyang macam tu, tapi ada saya terkejut jugalah. Dahlah sebelum tu dia macam-macam doa dia baca. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamaz. Kuat-kuat ni dengan mikrofon semua kuat-kuat. Nak sembahyang ni, kita nak qiyam ni. As-salatu jami'ah. Rahimakumullah. Jadi jemaah apa? As-salatu la ilaha illallah. Saya kata ni betul ke aku sembahyang kat sini ni? Kerana solat fardu ni tidak disunatkan untuk sebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah tu ialah disunatkan disebut untuk solat-solat sunat yang disunnahkan dibuat secara berjamaah. Nak sembahyang hajat, sembahyang hajat tidak disunnahkan buat secara berjamaah, jadi tak perlu sebut as-salatu jami'ah rahimakumullah. Yang disunatkan apa? Solat sunat hari raya, solat sunat Aidil Fitri, solat sunat Aidil Adha, solat sunat khusuf, solat sunat kusuf yang sunat dibuat secara berjamaah. Solat sunat taubat sendiri tak perlu, tidak disunatkan untuk kita buat. Tapi saya terkejut juga bila imam tu dia sebut as-salatu zuhur. Qomat tu qomat dah. Kerana bacaan ataupun sebutan as-salatu jamaah itu sebenarnya menggantikan iqamah. Jadi solat wajib itu dah ada iqamah, tak perlu lagi tu. Tapi tak apalah, saya pun okey, tak ada masalah, tidaklah mengganggu solat kita. Cuma saya terkejut je sebab tak pernah buat. Kan macam-macam lah dibaca kepada ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun sebut usalli lillahi ta'ala. Oh, kuat ni. Kuat jemaah semua. Jemaah ikut pula usalli. Patutlah ada sebahagian kumpulan dia duk sebut kenapa mesti baca banyak-banyak ni. Jadi sebab ada yang terlalu yang agak berlebih-lebihan dah. Tapi tak apalah, mungkin dengan niat dia nak mengajar jemaah-jemaah yang lain, so dia baca lah, tak apa. Jadi lepas usalli lillahi ta'ala, kalau kita nak buat sendiri tak salah, buat lah. Tapi bila dengan mikrofon kemudian semua ikut pula, dia jadi janggal lah bagi saya lah. Tak tahu kalau yang lain saya tak tahu lah. Jadi lepas semua tu barulah dia pun usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Arba'a raka'atin imam lillahi ta'ala. Jadi barulah sembahyang. Masya-Allah. Lepas habis sembahyang tu zikir juga kok. Zikir tu tak apalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam nak ajar pada kita supaya ayat ini nak beritahu pada kita bahawa ibadah itu diwajibkan dengan ikhlas kepada Allah. Ibadat kita apa saja kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan tentang kesudahan hidup orang kafir yang banyak melakukan jenayah dan dosa sebagai makhluk yang paling buruk. Begitu juga kesudahan hidup bagi orang yang beriman dan bertakwa sebagai makhluk yang paling baik. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab. Allah sebut apa? Orang-orang yang
buat jenayah. Kata penulis kitab kita ni, buat jenayah. Jenayah ni biasa yang kita faham, membunuh, merogol, itu yang jenayah lah. Tapi sebenarnya buat maksiat kepada Allah tu, tinggal perintah Allah itu satu jenayah. Satu jenayah. Tak semayang, satu jenayah. Jadi kalau kita tak tinggalkan jenayah, orang panggil apa? Penjenayah. Tinggal semayang, satu jenayah, penjenayah lah. Tapi tak diterima lah dalam bahasa kita. Kan kita sebut ramainya penjenayah kat tempat kita ni. Orang cari, pasal apa? Dia bunuh orang ke? Memanglah tak bunuh orang, tapi dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu jenayah. Jadi orang kafir ni buat satu jenayah yang besar, tuan-tuan, iaitulah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik kepada Allah itu satu jenayah yang besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelebihan surah ini. Apa kelebihan surah ni, tuan-tuan? Lepas ni kalau kita cerita ni, tuan-tuan bolehlah balik cari Quran, menghafal, baca. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Malik, Ibnu Amr ibn Thabit al-Ansari, beliau berkata, ketika turunnya ayat orang-orang kafir, yakni ahli kitab, sehingga akhirnya Jibril telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhan kamu memerintahkan kamu supaya membacakan ayat ini kepada Ubay. Maka Rasulullah pun menceritakan kepada Ubay, sesungguhnya Jibril telah memerintahkan aku membaca surah ini kepada kamu. Lalu Ubay berkata, adakah disebutkan nama aku waktu itu, ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya. Maka Ubay pun menangis sebab nama dia tu Allah sebut di langit tu. Nabi SAW tahu nama Ubay tu disebut. Ubay ni antara sahabat Nabi SAW. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Al-Bukhari Al-Muslim dan Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku membacakan kepadamu ayat orang-orang kafir, yakni ahli kitab. Lalu Ubay berkata, apakah Allah menyebut nama aku kepadamu? Maka jawab Rasulullah, ya. Lalu Ubay pun menangis. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi daripada Ubay ibnu Ka'ab, beliau telah berkata, sesungguhnya Rasulullah telah berkata kepadaku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku membacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran. Maka Rasulullah pun membaca, yakni bermaksud orang-orang kafir, yakni ahli kitab. Kemudian menambahkan lagi, jikalau seorang anak Adam itu meminta harta sebanyak sebuah wadi, yakni lembah, dan permohonan itu diperkenankan, nescaya ia akan meminta lembah harta yang kedua. Kalaupun diberikan selembah harta lagi, dia akan meminta lagi selembah yang kedua, yang ketiga. Sebenarnya tidak ada yang dapat memuas penuhkan perut anak Adam kecuali tanah. Allah bersedia mengampunkan dosa sesiapa yang bertaubat. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Hanifiyah, bukan agama orang-orang musyrikin, lalu bukan agama Yahudi, dan tidak juga agama Kristian. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikannya tidak akan kufur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kelebihan surah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam perenggan yang terakhir tadi, disebutkan tentang konsep kita mencari harta. Harta ni tidak pernah rasa cukup. Nikmat dunia ni tak pernah kita rasa cukup. Nikmat harta kita, dapatlah berapa banyak sekalipun, tengoklah orang kaya macam mana sekalipun, kalau kita orang susah, kita kata pasal apa lah dia nak pergi kerja lagi, dia kan dah kaya raya. Bagi dia orang kaya raya tu, dia kata tak cukup lagi, sebab tu dia keluar cari lagi. Lagi banyak harta dia, lagi banyak dia akan cari untuk tambah. Kita pun sama, dengan cara kita lah. Harta kita yang tak banyak ni, duk cari tambah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, so dalam ayat ini kita akan sebut juga tentang perkara ini. Baik.
Tidak ada taklif tanpa keterangan dan tidak ada siksaan tanpa peringatan. Dalam bahagian pertama surah ini, yang sebagaimana yang kita baca, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakki hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tuan-tuan tengok, Allah SWT ni sebut ayat itu. Apa tafsirannya? Allah Subhanahu wa taala telah melantik rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kepada sekalian alam, termasuk alam manusia, jin, serta untuk semua umat dan bangsa, sama ada di zamannya mahupun pada zaman dia akan datang. Oh my, masuk ke? Sebenarnya baginda juga diutus. Wah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل على محمد وعلى آله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Allah Subhanahu wa taala telah melantik Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kepada sekalian alam, termasuk alam manusia, jin, serta untuk semua umat dan bangsa,
sama ada di zamannya maupun pada zaman-zaman yang akan datang. Beza dengan nabi-nabi yang lain, nabi lain untuk bangsa dan kaumnya sahaja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada akhir zaman ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita bahaskan ajaran Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam bukan untuk umat selain daripada Bani Israel. Dia bukan untuk kita, bukan untuk umat Nabi Muhammad, bukan. Dan benda ini menjadi hujah dalam perdebatan di antara Islam dan juga Kristian tentang kewajaran ajaran Nabi Isa melalui kitab Bible itu dibawa sehingga ke zaman ini, kerana Bible tidak diutuskan untuk umat-umat yang lain melainkan untuk Bani Israel. Jadi tak kena konteks. Untuk umat kita, umat Nabi Muhammad SAW ini, kitabnya adalah Al-Quran. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab itu Al-Quran itu sifatnya kekal. Dan tak berubah. Tak sama macam kitab-kitab yang lain, berubah-ubah. Ada versi-versi yang terkini, yang lama, diubah suai sana, tambah sini, buang sini. Ikut cita rasa masing-masing. Itu kitab-kitab yang lain. Sebab tu Allah kata, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah bertanggungjawab untuk menjaganya. Allah jaga Quran ni. Para ulama kata Al-Quran itu Allah jaga, tapi syariatnya kamu kena jaga. Syariatnya kita lah jaga, Al-Quran itu Allah jaga. Sebab tu datang cubaan untuk nak ubah suai ayat Quran, nak tukar ayat itu, tukar ayat ini, semua tak jadi. Tapi syariatnya kita ada tanggungjawab kat situ. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, menyatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agama yang sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang-orang Yahudi, Kristian serta penyembah berhala daripada kalangan orang musyrikin Arab, mereka semuanya tidak mahu beriman terhadap risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingkarkan kenabian baginda sehinggalah datang hujah dan penjelasan yang jelas, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Barulah mereka meninggalkan kesesatan dan membebaskan diri daripada kekufuran yang mereka warisi turun-temurun. Tuan-tuan, kalau kita tengok daripada perkataan mufakkina, dia daripada perkataan daripada kata dasar apa? Fakaka. Apa makna dia, tuan-tuan? Makna dia meninggalkan apa? Mematahkan ataupun membebaskan, mengasingkan, melepaskan. Jadi maknanya apa? Membebaskan diri daripada sesuatu ataupun berhenti daripada melakukan sesuatu yang biasa dilakukan. Kalau kita panggil hari ini kebiasaan. Benda-benda yang kita duduk ni turun-temurun, amalan tok nenek moyang kita yang salah, kita kena tinggalkan. Biar mati anak, jangan mati adat apa. Itu sebahagiannya boleh pakai, tapi sebahagiannya tak boleh. Islam tak ajak kita bunuh anak untuk pertahankan adat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sendiri, bukan kita kata dekat Yahudi Nasrani ya, kadang-kadang kita orang Islam pun kita lama dah kena buat benda ni. Soal lama itulah menjadi kebiasaan kita. Soal lama tu. Sedangkan yang lama itulah kadang-kadang salah dan bercanggah dengan agama. Jadi sebab itu bila datang keterangan, ustaz-ustaz kita duk ajar jangan buat benda tu, itu adalah kebenarannya, maka tinggalkan. Kita duk semayang, kadang dalam semayang kita pun ada benda-benda yang silap. Ada benda yang silap. Jadi bila ustaz kita terang, kan, ada kawan saya, dia duduk ceramah, dia duduk kuliah di masjid lah, dia mengajar fiqh solat berjamaah, dia mengajar. Dia kata
Dia mengajar di masjid negeri ya. Habis satu kitab dan dia sebut, dia kata bagi seorang Bilal waktu dia nak iqamat, dia tidak disunatkan untuk sebut perkataan saf. Kadang-kadang kita saf itu adalah hak milik Tok Imam, dia bukan malah milik Bilal. Jadi dia pun mengajarlah habis satu kitab ni. Jadi hak datang dengan kuliah tu ikutlah apa ustaz ajar ni. Hak tak datang kuliah dia tak ikutlah, termasuklah JK ataupun Bilal sekalipun. Jadi Bilal pun pegang mic, saf, dia sebut saf tu. Suki dengar benda tu. Call ustaz tu, ustaz macam mana? Ustaz ajak balik daripada awal kitab tu. Dah habis lah kitab ni. Tapi sebab ada orang lagi tak faham, dia juga ajar lagi. Maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila diberitahukan sesuatu perkara pada kita, ada hujahnya, ada dalilnya, maka kebenarannya itu dibawa, dia punya pembetulan kepada kita, maka tinggalkan benda yang tak betul itu. Kalau ikut kepada solat berjemaah kita tuan-tuan, sunat bagi imam dia pastikan saf-saf solat ni lurus dulu. Sebab tu zaman Umar dulu dia upah ni untuk luruskan saf ni. Upah, tak solat, imam tak angkat takbir sehingga saf itu lurus. Tapi kita kadang-kadang yalah, sebab kita pun tak mengaji sangat, datang dekat-dekat nak solat je kan. Jadi imam dah habis dah nak angkat bila dah habis iqamah dah, kita duduk kat belakang lagi tu, kadang duduk kat luar lepak-lepak ni. Jadi kalau imam nak buat benda tu 15 minit tak angkat takbir mana kat luar dah lagi dah. Sengaja dia lambatkan begitu. Sunnah bagi imam untuk pastikan saf solat ni sempurna. Kadang-kadang kita seronok kat sini kan, jadi saf kita ni berat sebelah, kat sana tak balance. Wajib bagi imam ni, yang kat sana bukan wajib ya, sunat bagi imam ni, minta yang kat sana pindah kat sini, imbangkan saf kita. Sebab itu disebut wa'tadilu tu maksudnya imbangkan saf. Kapal kita akan bergerak dengan keadaan seimbang. Itu peranan imam. Saf bukan menjadi tanggungjawab Bilal. Ini pun fiqh juga. Ya, benda-benda yang diajar dalam fiqh yang kadang-kadang tidaklah sampai menjadi wajib membatalkan solat, tetapi kesempurnaan solat kita itu berdasarkan perkara-perkara yang macam ni lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama juga kadang-kadang, ni bukan saya sebut kat sini imam, saya sebut kat tempat lain ni. Sini saya tak tahu. Kadang-kadang kat tempat lain tu, kadang-kadang bila dah iqamah dah, sekali bila habis iqamat, cari imam tak jumpa. Allah, imam tak datang pula, macam mana ni? Lepas tu dia tengok ada orang pakai serban. Ji, serban tu pergi lah. Haji tu pula serban. Orang pakai serban tak semua boleh jadi imam, tak boleh, tak semudah itu. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak untuk bagi green light untuk Bilal iqamah adalah hak imam. Jadi sebab tu bila Bilal dia nak qamat, dia tengok dulu imam ada tak. Imam okey, imam kata okey, baru boleh. Kalau mereka sat, aku sakit perut ni sat, tak boleh lagi. Green light itu adalah hak milik imam, bukan dekat jam tu untuk petunjuk saja. Tapi kalau jam tu dah klik imam tak ready lagi, tak boleh tuan-tuan. Apatah lagi kalau imam tu syadid, betul syadid ni mengaji fiqh lah tiba-tiba kan, imam tu pesan dah, kalau saya tak ada siapa boleh ganti saya, tunggu sampai saya balik. Tuan-tuan tunggulah. Cuma sekarang ni saya tak tahulah, tak adalah imam jenis tu. Biasanya imam pun penting macam ni kan. Kalau imam tu dipesan zuhur nanti, saya tak nak ada orang ganti saya, sebab saya tak nak dikatakan makan elang buta ke gaji buta. Jadi saya nak tunggu sampai saya datang. Tiba-tiba tanya zuhur dia sakit perut lah apa, jadi jemaah kena tunggu dia datang, tak boleh digantikan.
Jadi sebab tu sampailah hal berkaitan dengan solat Jumaat juga dibincangkan tentang perkara ini, sehingga kan ada ulama mengatakan buatlah dulu solat qada dulu ataupun solat menghormati waktu dulu, sehinggalah imam yang bertugas yang syadid tadi ni datang dan dia menjadi imam waktu tu. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Ini pun fiqh yang harus kita belajar. Itu dalam soal ibadat kita. Banyak lagi dalam soal-soal yang lain. Diperbetulkan masyarakat kita. Macam-macam amalan-amalan yang menyimpang. Bila kita tahu itu adalah benar, maka kita ambil yang benar dulu. Walaupun kita rasa, saya rasa tak macam tu. Okey, bawa hujah kamu apa. Kalau kita tidak ada hujah, maka kita terima dulu hujah dia. Itu adab yang kita diajar untuk beramal. Sekiranya dia ada hujah yang betul, hujah yang benar, apatah lagi hujah daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada hujah walaupun kita kata dia tu tak betul, kita tak ada hujah apa, maka kita kena ambil yang dia. Jadi sebab tu jangan kita jadi sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani disebutkan dalam ayat ini, sehingga datang ayat Quran pun mereka tidak mengikutinya. Sebab itu para ulama tuan-tuan berselisih pandangan. Walaupun kitab kita ini menyebutkan bahawa surah Al-Bayyinah ini adalah surah Madaniyah, sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, ramai ulama mengatakan ini surah Makkiyah. Kenapa dinamakan surah Madaniyah? Sebab ada interaksi dengan ahlul kitab. Kalau Nabi di fasa-fasa Makkiyah, dia tidak ada interaksi dengan ahlul kitab. Maka sebagai ulama mengatakan, ya, ini surah Madaniyah, tapi kebanyakan ulama kata ini surah Makkiyah. Kerana apa? Kerana keingkaran orang-orang yang macam ni. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang perkara tu kita akan bincang dalam pertemuan kita yang akan datang dah, insya-Allah. Jadi kita akan berhenti dulu kat sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan masa, kelapangan waktu untuk kita berjumpa lagi dalam siri akan datang, insya-Allah. Bukan tahun depan tak tahun depan tak ada 1 minggu lagi. 1 kali lagi perjumpaan kita tahun ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang baik itu datang daripada Allah, kelemahan kekurangan itu kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So